sembelih dia tu, kita boleh minum ke dia. Yang ketiga, sunat disembelih waktu pagi, dia makruh pada waktu malam. Kalau kita sembelih waktu malam, boleh. Moleknya kita sembelih waktu pagi. Yang keempat, sunat direbahkan binatang itu pada lambung kirinya. Rebah dia pada lambung kiri, hak tu hak boleh. Yang kelima, sunat diikat segala tangan dan kaki binatang kecuali kakinya yang kanan. Kaki kanan itu kalau kita lepas sikit, supaya biar dia dapat berehat dengan cara dilepaskan kaki kanan. Dengan digerakkan kakinya yang kanan, supaya dapat istirahat ia binatang itu dengan digerakkan kakinya yang kanan. Jangan kita pelepah habis. Jangan kita pelepah habis. Bapa kata jangan kita pelepah habis. Kalau kita pelepah habis, lembu tu naik diri, mampu lambat. Jadi bila naik diri, dia jadi takut gitu, habis keliling kampung. Jadi maksud katanya, kita ikat lagi kaki-kaki yang lain, kaki kanan saja kita lepas. Yang keenam, sunat disembelih hujung leher bagi binatang yang berleher pendek seperti lembu. Binatang hak pendek, hak leher tak panjang seperti lembu tu, kita sembelih ni dekat dengan leher, dekat dengan halqanya tadi, biji tadi, tapi bawah lah, bawah sikit. Bagi binatang yang berleher panjang seperti unta, sunat disembelih pada bahagian pangkal tujuan, bahagian pangkal. Maksud kata bahagian pangkal ni kat bahagian kalau kita letak kalung kat atas situ. Tempat tu. Lagi pula unta ni sunat sembelih dalam keadaan berdiri. Diikat kaki hak kiri saja. Tujuannya apa? Hak binatang hak leher tak panjang, kita sembelih dekat dengan apa nama ni? Hujung leher. Kalau kata binatang hak panjang leher adalah ke pangkal dia. Tujuan bagi mudah keluar roh dan bersegera matinya. Tujuannya untuk mudah. Binatang itu mudah sikit mati kalau kita buat dengan cara tersebut. Kalau tidak lambat. Jadi lambat tak boleh hanya ke binatang pula. Yang keenam, sunat disembelih. Yang ketujuh, menghadap ke sembelihan, yakni lehernya kepada kiblat. Hadap kat ni. Bukan wajib, sunatnya begitu, supaya berhadap juga dia ke kiblat. Bila kita hadap ke binatang sana ke kiblat, jadi kita sembelih pun hadap ke kiblat jugalah. Dia lagu-lagu mana hadap ke kiblat ni molek sekali. Molek sekali kita menghadap ke keadaan kita ni pada kiblat. Sebab tu kalau pasal tumbuh ke pondok lain ni, pondok-pondok kebanyakannya dia hadap ke guru mengajar tu hadap ke kiblat. Biasa ceramah biasa begini kan, kita nak beri nak hadap ke kiblat. Guru tu membelakang kiblat. Kalau setengah pondok tu ni dia beri guru tu hadap ke kiblat. Dan tujuan orang panggil biar comel keadaan orang je nak dreba ni. Nak bawa nak pandu orang pada ilmu agama ni. Biar hadap pada kiblat. Kita study belajar pun hadap ke kiblat molek sekali. Yang ke-8, sunat memutuskan dua wajdan yang mengepit halqum, kata kil yang mengepit meri. Jadi ada khilaf sini. Wajdan ni hak dua hak kapit ni. Ada setengah kata kapit ke halqum, ada kata mengapit ke meri. Ni tepat laluan nafas dengan tepat laluan makanan tu. Tujuan apa kita putuskan wajdan ni? Tujuannya supaya memudahkan bagi keluar roh. Tak boleh kita ambil daripada sini lagi. Ada binatang sana ni. Biar putus hati wajdan. Pada tepi dia tujuan mudahlah keluar roh. Tu cara dia. Yang kesembilannya, sunat disebut nama Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika menyembelih, seperti dikata bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli. Tak ada ibadat tidak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Setengah kata yalah baca bismillah dia sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan yang akhir sekali orang tanya, apakah hukum jika dikata bismillah wasmi Muhammad? Boleh ke tak kalau kita kata bismillah wasmi Muhammad jadi nampak semua bersyarikat, berkongsi nama Tuhan dengan nama Nabi tadi, boleh ke? Maka jawab, maka haram dikata serta halal sembelihannya. Kita baca gitu masa sembelih bismillah wasmi Muhammad tu haram, tak boleh. Lepas tu sembelih halal ke tak? Halal. Halal apa dah koi? Jika diumumkan kerana memberi wa'ad, jika diumumkan maksudnya kita tidak lafaz saat itu ada dengan niat syirik dak. Kita umum bismillah wasmi Muhammad dengan nama Allah dan nama Muhammad, tak ada niat gapo. Haram tapi halal. Bapa kerana memberi waham yakni kepada syirik mensekutukan Tuhan dengan Nabi Muhammad, mana boleh. Dan jika diniat syirik, kalau niat atas kosi kita sebenarnya ni atas nama Tuhan tak, atas nama Nabi tak. Jika diniat syirik yakni kongsi, maka hukumnya kufur dan haram sembelihannya. Haram dah mengorang hak sembelih ni kufur. Maka sembelih pun jadi haram lah. Tadi perbuatan itu saja haram, sembelih tak jadi haram sebab orang tu masih lagi Islam. Jika sembelih dengan nama Allah dan aku mengambil tabarruk dengan nama Muhammad, kita saat ni bismillah wasmi Muhammad, ni sebut nama Allah dan kita niat tabarruk atas nama Nabi Muhammad, maka makruh dan halal makan dia. Ada tiga lah. Sebut gitu atas nama Tuhan tapi niat tabarruk nama Nabi Muhammad, hak tu makruh dan halal. Kalau tak niat gapo-gapo, makruh haram dan halal. Kalau niat atas dasar syirik, sekutu kongsikan Allah Ta'ala dengan nama Nabi Muhammad SAW, maka haram dan kufur. Sesalah cara sembelihan. Jadi kita kena buat biar kena dengan cara lah. Kita berbuah lembu pun biar tenang gitu. Lo ni kan ada cara-cara orang ajar cara nak berbuah lembu dan sebagainya. Jadi guna ke cara-cara tadi. Ni tak pakai enjar lah gapo nyanyi ke lembu. Tak ada sembelih mampu tu ngokor dah lembu tak ni. Lepas nak sembelih buat udhiyah tak jadi. Ini akhir pengajian kita. Pada petua sembelihan yang diamalkan oleh Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh. Petua Yasin. Cara nak bagi daging saat itu molek. Yang pertama supaya daging binatang tidak berlemak. Tosi berlemak sangat ni, enggak kalau basuh pinggir pun berlemak lagi. Siapa gitu mau? Tak pandai cara sembelih. Yang pertama, penyembelih perlu dalam keadaan berwuduk ketika menyembelih. Jadi kita nak sembelih ni kalau boleh kita usahakan ambil wuduk dulu. Boleh lagi kita mani-mani pakai wangi-wangi ke sikit. Tak masuk kata tosi nak bui bang jebak lah, bang tak sedap. Dia turun ke orang panggil binatang tadi. Yang pertama, ambil wuduk. Ini orang panggil cara sebelum daripada kita sembelih. Yang kedua, penyembelih hendaklah terlebih dahulu menyapu mata pisau dengan minyak yang ada pada bahagian hidung penyembelih. Ambil minyak ada di hidung, sapu di mata pisau. Ada setengah guru kata, bukan ambil dengan tangan, di hidung diri. Kalau pisah mata dia sini, jangan letak di mata lah, letak sini. Katanya supaya tak banyak pun kalau hidung lagi ingat tangan lagi. Jadi kalau boleh nak hidung tu sendiri. Yang ketiga, hulu pisau perlu dibungkus dengan kertas atau sebagainya. Hulu pisau kita nak pakai pisau hulu dia tu balut sikit dengan kertas ko, dengan apa nama ni, dengan kertas ko, dengan cair ko.
bunyi. Nah, yang keempat, mata pisau dikilir atau dibolak balik. Dikilir atau dibolak balik. Nah, pada belakang tapak tangan. Ada tapak tangan kita sana, kita buat begini. Mata pisau, apa ni pisau sana. Yang kedua, supaya daging binatang sembelihan menjadi lembut. Lagu mana cara supaya daging binatang sembelihan itu menjadi lembut? Yang pertama, mata pisau diletak dekat butir halkum binatang. Nak bagi lembut, dekat, jangan jauh sangat, dekat. Bawah pada batas halkum sana. Yang kedua, kedudukan seluruh tubuh badan penyembelih jangan berbetulan dengan mata pisau. Jadi masa kita nak sembelih tu, jangan duduk betul. Kalau duduk betul saat ni enggak, orang panggil tak jadi lembut lah. Binatang saat ni nak sembelih saat ni menjadi lembut. Pisau orang panggil biar duduk, biar tak sama betul dengan badan kita. Jangan duduk betul gitu. Jadi elok sikit. Yang ketiga, hendaklah ditahan nafas sewaktu menyembelih. Masa nak sembelih tu tahan nafas. Kemudian lepas koho-koho. Kalau tak lepas langsung, kerahlah jadi daging binatang tu. Lepas koho. Sebaiknya tukang sembelih bukan daripada orang yang memandikan mayat, kerana kebiasaannya boleh menyebabkan daging menjadi kerah. Ada kata kalau orang tukang mayat mandi mayat tu, kalau kita suruh dia buat korban, ya jadi bau mayat tu turun ke binatang. Jadi tak moleklah, pendek kata orang hok mana tukang mayat ni tak payahlah buat korban. Maksudnya tak payahlah dia tu jadi tukang sembelih untuk korban ni. Yang ketiga, supaya daging binatang tidak berbau busuk. Lagu mana cara daging binatang tak berbau busuk? Caranya kita baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna kama taqabbaltahu min sayyidina Ibrahim khalilik wa min sayyidina Muhammad abdik wa rasulik. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sesat situ patu semoleknya kalau boleh kita tambah, baca dengan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Tambah. Patu baca bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tiup di telinga kambing ko lembu sat ni. Baca tu. Supaya lalat tidak mengurungi daging sembelihan. Apabila selesai menyembelih, kita ambil darah ada pada pisau sat ni, sapuh kepada ujung mata sapuh kepada pipi binatang tadi. Ambil pisau kita sembelih sat ni, sapuh di pipi. Taswi lalat. Yang kelimanya, supaya daging sembelihan saat ni mencukupi untuk dibuat jamuan. Caranya lepas pada kita sembelih saat ni, jangan terus basuh. Tak. Biar betul-betul mampu duduk binatang saat ni, baru basuh tangan kita. Kemudian kita bacalah ayat li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Hingga akhir tak apalah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudiannya bila kita baca saat ni, kita penghembus. Sapu kepada badan binatang tadi, tiup sapu pada binatang dimulai daripada bahu hingga ke punggung. Kita baca di ila fi Quraisy ila fi, patu sapu tiup. InsyaAllah daging itu mencukupi dengan izin Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah lah daging saat ni akan cukup. Patut ada hak petua lagi nya, kita ambil 5 nipis, kita sapu pada pisau, pada sebelah lain kita sapu dengan bawang merah. Tu kata setengah tu di antara petua bagi
pisau sembelih hak kita nak sembelih ke binatang tadi. Lepas tu selesailah kita pada pengajian pada hari ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu lagu mana ni? Ada soal jawab ke tak? Tak ada, saya balik terus. Ada ke? Ada kumpul ke tak soal jawab dia? Kau tak perlu dah soal jawab. Tak perlu kita tangguh ke majlis ni. Tak ada ada dari mana? Ada sadar. Pasal awak pukul tak ada kan? Macam? Yang tak ada dia. Tak ada. Macam mana ni? Tak ada. Tak ada. Kan ada. Haram menunjukkan tangan dan kaki bagi lelaki dan wanita jika tiada hajat. Maka hajat bagaimana yang benar? Soalannya pula apakah hukum menghina tangan bagi orang lelaki? Jadi jawabnya haram. Orang jatuh saat ni dia khonsa bu haram kerana ihtimal kata jatuh. Ni ihtiyat. Jika tiada hajat, maksudnya kalau ada hajat bolehlah ni. Hajat tu lagu mana betul kata hajat orang jatuh ni kalau boleh untuk nak menginaikan tangan dia. Tak perlu contoh kalau kata berubat kau. Kalau kata dengan berubat tu kena dengan cara menginai kau. Tu di antara hajat lah. Tu hak kita nampak lah di antara hajatnya. Dia ikutlah hajat-hajat yang lain yang diperlukan bagi orang lelaki saat ni. Tak. Ataupun contoh kita kata mengundi kau. Tak. Mengundi saat ni kena ada warna kau gana hajat. Itu termasuk pada hajat. Jadi tiap-tiap benda yang ada hajat maka dibenarkan pada masalah menginaikan tangan tadi. Jadi maksudnya ya tak sih kita nak saja-saja orang jatuh buat inai tangan itu ya tak sih. Oh jatuh buat saja-saja nak inai tangan itu tak boleh. Baik, ada saya lagi. Penutup ia lagu mana ni? Pengurusi majlis. Jadinya masalah korban ni seboleh-bolehnya kita buat dalam keadaan kita mengetahui. Tak sih kita buat dalam keadaan kita tak tahu gapo. Itu masalah korban. Seperti mana hak dalam sebut dalam kitab Mata Zubab. Nah, hak kita mengaji. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang mana beramal tapi dalam keadaan tak ada ilmu, maka amalan dia tu lagu mana? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalannya Tuhan tu tak terima, ditolak dan tidak diterima. Jadi kitanya mengaji
dengar orang duk kecek tetek kelebihan fadilat berkorban ni, kita anggap kata kita dapat dah fadilat. Tiba-tiba tak dapat sebab kita buat tak kena dengan hak syarat kehendak. Begitu juga lah dengan amalan-amalan lain, bukan kata masalah korban saja. Masalah amalan lain, solat kita, puasa kita, biar kita buat dalam keadaan kita ni berilmu. Sebab itulah orang berilmu ni sangat lebih di sisi Allah Ta'ala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan angkat nilai orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang ada ilmu. Ibnu Abbas tafsir berapa ratus darjat tingkat dia antara orang beriman yang biasa dengan orang yang ada ilmu ni. 700 darjat ketinggian Allah Ta'ala angkat ke dia. Padahlah dia letih tengah hari pun dia mengaji. Setelah patu malam-malam dia nak hafal mata. Orang lain sibuk berjalan, dia duduk mengaji. Orang lain sibuk bini, dia duduk mengaji juga. Menekuni tiap-tiap orang panggil firman Allah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiap-tiap perkataan ahli ulama lebih di dia. Sebab tu Abu Hurairah sebut kata mengetahui ke ilmu saat itu walaupun tak beramal, aku lebih sukai. Lebih sukai sebab apa? Sebab amalan ni kadang-kadangnya kita tak ada kemampuan. Contoh masalah zakat, tak ada kemampuan, maka tak perlu kita keluar zakat. Zakat saat ni bila cukup nisab dia dan sebagainya, haul dia baru wajib keluar. Kalau tak ada cukup syarat-syarat dia, tak perlu keluar zakat. Oleh kerana tu hak Tuhan kata orang berilmu saat ni tu hak tak beramal. Wa alimun bi ilmihi lam yu'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Dalam kitab pun sebut gitulah ke mana? Orang berilmu hak jenis kita kata amalan-amalan hak wajib saat ni dia tak laksanakan. Tak laksanakan amalan-amalan hak wajib saat ni. Ada pun amalan sunat kita tak laksana saat ni, rugilah. Tapi orang yang berilmu ni duduk dalam majlis ilmu nak banding dengan amalan sunat biasa, berapa ganda dah berada dalam majlis ilmu ni. Sesaat kita berada dalam majlis ilmu 70 kali ganda daripada duk semaya sunat hak biasa ni, 70 rakaat main sunat biasa. Sesaat saja mengaji satu bab, satu pelajaran, satu fasal pada pengajian agama lebih afdal daripada 700 rakaat duk semaya sunat. Sebab apa? Sebab dia kena mikir. Tidak semua orang tu hewi ngaji. Tidak semua orang ngaji. Lu tengok tu, orang duk beramal pun tak mengaji. Duk beramal dah tak mengaji. Ini masalah soal jawab korban. Duk beramal dah. Siapa dia tak korban? Korban bakal dah juru tapi tak mengaji tu. Ikhlas kata reti, jom berkorban bersama kami. Dah. Ni ikhlas tu, ni ikhlas tu. Ada ikhlas, jom mengaji cara korban bersama kami, ada. Ada apa tak ada ikhlas? Free kau gimana kali gak? Kau tak ada orang nak mengaji sangat kau gimana? Kesungguhan pada nak jaga kisah ibadat tu tak ramai bersungguh. Tak ramai. Kesungguhan pada nak mengajar ke ibadat ni ada banyak. Jom kita solat lah, jom kita begini, keluar zakat kau bersemangat sebab zakat tu kena keluar. Nak terima duit ni, kau semangat. Tapi setara manakah nak repair tiap-tiap ibadat tu sah, tak ramai ambil bahagia, tak ramai ikhlas. Orang pun tak ada cara. Lepas tu siapa dia dah nak diharapkan mengajak masyarakat supaya balik-balik mengaji berkenaan dengan ibadat kita. Siapa dia? Kalau tidak orang agama ni. Sebab tu ulama buat teka, dia kata apa? Soal gapo dia fardu sebelum fardu? Gapo dia fardu sebelum fardu? Dah. Apa dia fardu antara sunat? Fardu antara sunat. Dah. Gapo dia? Fardu antara sunat ke apa? Fardu antara sunat? Bahasa hidup bahasa hidup.
Dah masuk dari lubang hidung istisyak tu sunat. Ui kena ke hidung zahir ni fardu kan. Fardu antara sunat. Dah. Fardu sebelum fardu ni belajar ke sebelum buat ke amal hak fardu sat ni. Aku main fardu sebelum fardu. Hak orang buat fardu sebelum fardu tak ramai buat. Dia kata duk mengaji dah, tanya tak tahu. Mengaji ni wajib selagi mana tak faham. Kalau dia faham dah tak apa. Dia kata duk mengaji dah faham ke tak? Susah tak faham. Wajib lagi mengaji. Tu terutama ilmu tauhid tu lebih-lebih lagi. Ilmu tauhid juga Allah kadang-kadang kita hura kat masyarakat kata ustaz tak faham. Hura pula. Letih juga duk hura pula tolong. Dah tak faham duk hura lagi. Habis usaha dah. Tapi tak apalah, yang penting nak belajar. Jadi bila kena tipu setek, bola penipuan duk main ada sungguh ini amru itibari gapo penipuan tak payahlah. Akhir gitu. Akhir dengan tak faham, tak mengaji, tu dosa. Start daripada tu dosa. Sebab itulah kita ajaklah orang-orang pakat mengaji. Masalah repuai pun kadang-kadang sama juga. Nipah tak ada demo cara istihadah tak istihadah. Kalau tanya suku ke suci pun tak tahu ramai. Purata bila tanya suku ke suci antara dua hit berapa? Tak boleh nak jawab. Kita sini boleh jawab ni. Tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab pada ni. Tak boleh jawab belakang insya-Allah. Jadi nak ayat kata, bila kita pakat mengaji saat ni, kita faham ilmu agama. Bila kita faham ilmu agama, lebihlah di sisi Allah Taala. Tak beramal lagi. Tak beramal maksudnya tak ada lah duduk semua yang sunat berjuru sangat. Baru ada ilmu faham tu lebih tu. Apatah lagi kalau kita beramal hak sunat dan sebagainya. Sebab tu setek antara orang berilmu hok tidur dengan orang ambil hok duk bangun duduk sembahyang ni. Saya takut ke mana lagi weh? Saya takut orang ilmu hok duk tidur. Batu kan orang ilmu hok duk tidur Orang ilmu hok tidur ni bila dia bangun, dia tengok orang ambil buat ibadat salah. Bila orang ambil buat ibadat salah, maka dia pun tegur. Maka betul lah ibadat orang ambil dapat pahala atas orang berilmu, dia dapat pahala atas orang ambil. Kalau tak, selagi itulah orang ambil tu duduk buat dalam keadaan salah. Sebab itulah orang berilmu ni diibarat bulan atas bitai. Tapi orang mana tu hebui peheh saja dia akan memuliakan orang ahli ilmu. Orang hak Tuhan tak beri faham, dia tak memulia ke ahli ilmu juga pada gitu. Tak guru ke bapa ke ustaz. Kalau naik kereta Mercedes ke, dia lain sikit. Naik kereta mahal-mahal ke, payah ke, dia baru lain sikit. Kalau pun mari naik motor, tak payah tu mari mengajar dah. Sudah kerja. Padahal kalau tidak sebab mereka duk mengajar kita, tak faham agama. Dia kalau tidak sebab mereka ada bersama dengan kita, tak lepas fardu kita. Sebab sesuatu kawasan ni kena ada orang ahli baru lepas ke fardu Sebab apa? Sebab bila datang iktiraf terhadap agama, orang ahli ni dapat jawab. Kalulah datang iktiraf terhadap agama, tak ada orang ahli, dosa habis sekampung. Sebab dia akan merosokkan agama pada sekampung tadi. Lebih orang berilmu ni tak payah memikirlah. Tak payah memikir kepada orang panggil keadaan orang hina ke orang ilmu saat ni. Abu Hanifah sendiri kata satu ketika masa dia kecil dengan Kafir Dahri cerita ke. Kafir Dahri ni mari duk debat kata tak ada Tuhan. Etis tak ada Tuhan. Habis semua orang dah yang berdebat. Tok guru ada. Kalau habis tok guru, dia pandai main. Kalau yang buruk dia otomatik dia ke ni pandai main. Tinggal lagi nya tok guru bagi Imam Abu Hanifah. Ajak debat. Kalau tok guru bagi Imam Abu Hanifah ni kalau juga habis tak ada lah.
Agama tu jadi rosak dah. Sebab semua tak mampu nak lawan hujah dia. Satu kali tak, bila hari nak berdebat saat ni, Tok Guru Imam Abu Hanifah juga menung atas tangga. Bimbing kat lah agama tu tak harap kau kita sore dah lagi. Apa gapo kita? Agama tu harap kau kita sore dah lagi. Kita mari pun main juga. Dia tak ada dah. Orang dah harap kita dah. Hak budak-budak lain di universiti akademik gitu gini dah. Hak ada sore dua ya kapung duduk ngaji. Hak sore dua kapung duduk ngaji pun main juga. Ada dah. Jadi waktu tu Tok Guru Imam Abu Hanifah ni Imam Abu Hanifah kata, "Bano Tok Guru yang kata aku mimpi semalam. Mimpi lagu mana? Habis so kebun saat ni so dah habis ke babi. Tinggal so ya batai perayu hak ada lagi. Tiba-tiba mari imam tekai babi saat ni, mampu babi saat ni." Abu Hanifah berkata Tok Guru, minta izin Tok Guru. Ya kena ada-ada lah. Orang kata, "Oh Tok Guru gini ke?" Jangan gaduh kita dengan Tok Guru kita. Biar ada kita dengan Tok Guru ni. Jangan duk lakoh. Allah ni gaduh lakoh dengan Tok Guru. Tak. Gaduh lakoh dengan Tok Guru dia ni tak ada keberkatan. Kata Guru maaf deh. Tok Guru boleh kodok kita nak tolong takwil mimpi saat ni. Tok kata silakan. Ada pun kebun habis saat ni kena sodok tu alim ulama lain habis dah. Babi saat ni tu kabeh dah hari saat ni. Etis saat ni. Hak Tok Guru ada seorang lagi nya. Hak pokok kayu ada baca lagi Tok Guru. Lima tu siapa? Lima tu hamba. Katanya Abu Hanifah. Kecil lagi hebat dah. Lima tu hamba. Bukan agak. Gitu. Gini Tok Guru kita pergi debat, Tok Guru tak boleh kecek ke apa biar hamba tu kecek. Gitu gak tapi dah hari dah atas mimbar atas. Tak. Nya Tok Guru bagi Imam Abu Hanifah duduk bawah atas kursi. Imam Abu Hanifah pegang kasut Tok Guru duduk bawah. Tu baru nak murid. Nak murid dia kesuk kursi kata Guru. Tak jadi nak murid. Kena duduk bawah baru jadi. Jadi salah satu soalan kabinet hari ni dah datang dia kata apa dia KJA tu hem sekarang. Kullu man 'alaiha apa ni? Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap waktu tu atas dalam KJA kan. Gapo dia KJA tu hem sekarang. Tanya KJA tu hem. Penakak lah nak jawab ni. Tu hem dah gapo lagi? Nyak tak nak jawab. Abu Hanifah debah kata saya nak jawab. Kapi atas kata membuduk tiga apa. Dah mau nak jawab. Kata tak apa hang jawab. Abu Hanifah kata boleh syaratnya mau turun bawah, aku naik atas. Dah aku nak jawab, maksudnya aku reti padamu bodoh pun duduk bawah lah. Bila dah beres kata itu turun bawah. Asal menjawab naik atas. Dia tanya kau dia tu hebat ni. Sekarang Tuhan telah menjatuhkan yang batilmu dan telah meninggikan yang kami. Hosnya dia waktu tu. Pada yang sehujur yang nak mampu orang-orang yang gini-gini. Dia nak ayat kata gapo? Orang yang mengaji ni tak adaklah nilai yang sangat tinggi di kalangan di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu masalah kafaah nilai bagi perempuan ni kufu tak kufu hak paling tinggi martabat apa? Anak tu guru. Anak tu guru tak ada lah. Anak tu kaya orang kaya bisnes meja tawar sekalipun bila dengan anak tu guru dia tu nombor satu. Sebab apa? Kemuliaan ilmu bagi ayah dia saat itu. Daripada kat tu dulu boleh itu dah. Jadi kita tutup majlis kita apa baik dari Allah Taala apa yang kurang dari yang mahu. Hakikat semuanya daripada Allah Taala. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na kama yanfa'una asli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.